Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya tunjukkan semula diagram yang telah pun saya buat untuk tuan-tuan pada pelajaran kita yang lepas. So rangkap rangkap ni dalam istilah bahasa Arab dipanggil apa tuan-tuan? Jumlah jumlah. Tapi jumlah ni kita tak guna. Sebab kalau saya guna perkataan jumlah, orang Melayu akan terus confuse. Sebab apa confuse? Sebab jumlah ni bagi orang Melayu ialah bilangan. Betul ke tidak? Jadi saya tak guna perkataan jumlah walaupun dalam pelajaran sistem lama dalam bahasa Arab dia absorb daripada bahasa Arab disebut jumlah ismiah, jumlah fi'liyah. Jangan saya cuma sebut supaya tuan-tuan biasa dengar, nanti bila sampai masa kita akan tukarlah. Cuma untuk peringkat ni tuan-tuan tahu rangkap artinya ialah jumlah. So jumlah ada dua jenis, satu jumlah ismiah, satu jumlah fi'liyah. Okay, dalam pengajian kita rangkap rangkap tu maknanya jumlah Rangkap ada dua jenis rangkap, satu rangkap isim dan satu lagi rangkap fi'il. Jadi kalau dalam rangkap fi'il kena cari apa ganti nama diri dan rujuk pada siapa. Dia rujuk kepada pelaku dia dan tengok ada atau tidak maf'ulun bih. Baik, ni fokus kita Kalau rangkap isim, tuan-tuan kena cari subjek dan khabar. So baris asas untuk subjek apa tuan-tuan? Dia kena baris depan ataupun dia berpangkat marfu'. Khabar apa baris atau apa pangkat asas untuk khabar? Kena marfu' juga. Tanda marfu' ialah baris depan. Nampak? Okey tuan-tuan. Rangkap fi'il ni kita dah biasa buat Kalau kita jumpa sekejap lagi kita buatlah So tuan-tuan dah ready ke belum? Ayat yang ke-16 daripada surah Al-Baqarah So nanti saya ambil ayat dia insya-Allah. Bawah sekali tuan-tuan Muka surat yang ketiga dalam kamus Al-Furqan kita, ayat yang bawah sekali Nanti saya bawakan tuan-tuan. Alright Kita bawa ayat yang bawah sekali Okay, nanti saya betulkan kamera sebentar. Alright. Saya baca dulu, tuan-tuan puan-puan semak ayat ni Tuan-tuan semak Nanti saya betulkan balik. Allahu Akbar. Alright. Nampak tak? Nampak tak? Ataupun tuan-tuan nak mudahnya, tuan-tuan tengok tuan-tuan punya Quran masing-masing Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan tengok Quran, tengok kamus kita. Ini sebagai kamus tuan-tuan Kalau tuan-tuan nak baca pun boleh, tapi kena orang yang dah pandai baca lah. Kalau orang tak pandai baca nanti, Ustaz tak ada baris mati Ustaz. Ustaz tak ada baris bawah Ustaz. Dia memang tak ada baris mati. Kadang-kadang baris mati tu tak ditulis. Sebab apa? Sebab baris mati tu biarlah. Tak ada baris mati. Lepas tu kadang-kadang selepas tu ya, tak ada baris bawah tau. Tak apalah. Contohnya allazina. Nampak? Mana ada baris mati dekat ya ni? Tak apalah. Mana ada orang baca allazu. Tak ada orang baca allazana kan. Orang baca allazina. Jadi dia dekat ya ni tak ada baris mati. Jadi kadang-kadang ada kalimat ya yang dia kalau allazina ni kadang-kadang dia tak ada zal ni, tak ada baris bawah pun orang akan baca allazina juga Begitulah cetakan daripada saya ambil asal daripada Madinah. Okey, saya baca ayat ni, tuan-tuan puan-puan semak. Kejap lagi kita bahaskan rangkap pertama mana, rangkap kedua mana, rangkap ketiga mana kalau ada 3 rangkap Okey, tuan-tuan tunggu sebentar. Alright, lagi sekali. Okey, dengar saya baca tuan-tuan Nanti saya cuba besarkan sikit supaya tuan-tuan lebih clear. Alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Alright Okey, nanti kecilkan sikit macam okey. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Okey, tuan-tuan dengar Tuan-tuan nak kena putuskan rangkap tau. Okey, dengar saya terjemahkan Tuan-tuan tak ada masalah untuk terjemah sebab dekat tepi ni tuan-tuan ada terjemahan dia. Kemudian dekat setiap kalimat ni bawah ni ada terjemahan secara harfiah. Jadi tuan-tuan tidak akan sesat insya-Allah dan itu syarat untuk lulus dengan JAKIM dan KDN dulu. Baik, dengar saya nak terjemah Okey, selepas kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan dapat terjemahan yang sama. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Maksudnya apa? Orang-orang itu adalah orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka memperdagangkan kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Wama kanu muhtadin. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey tuan-tuan Lagi sekali Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah menjual kesesatan dengan petunjuk.
Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah menjual kesesatan dengan petunjuk. Bil huda. Huda kan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka itu. Wa ma kanu muhtadin. Dan mereka tidak dan tidaklah mereka itu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey tuan-tuan, tolong bagi tahu dengan saya rangkap pertama sampai kalimat apa? Ustaz, rangkap pertama sampai ishtara ustaz. Saya nak apa kalimat rangkap pertama sampai kalimat apa? Tuan-tuan kata kalau ishtara lah, kalau dalalata lah, kalau huda lah Kemudian mana dia rangkap kedua sampai kalimat apa? Ustaz, sampai kalimat rabihat. Rabihat lah. Saya nak tahu Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Lagi sekali tuan-tuan dengar ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Orang-orang itu, ulaika orang-orang itu, alladzina ialah orang-orang yang ishtarau, mereka telah membeli ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum. Fa maka ma tidaklah rabihat beruntung tijaratuhum perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk Okey tuan-tuan tolong saya bagi tahu dengan saya. Ustaz, ayat ini ada berapa rangkap? Ada 3 rangkap ke, ada 4 rangkap ke, ada 2 rangkap ke? Ustaz, ayat ni katalah ada sekian-sekian rangkap. Okay, rangkap yang pertama sampai kalimat ini Ustaz. Rangkap kedua sampai kalimat ini Ustaz. Rangkap ketiga sampai habis. Contohnya itu So tuan-tuan, dengar sini saya bagi soalan bocor. Rangkap ni ada 3. Ada 3 rangkap dalam ayat 16 ni. So tolong potong dan bagi tahu dengan saya. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan ambil gambar lagi bagus. Tuan-tuan potong. Ustaz, potong kat sini. Zap kata. Zap. Tapi pakai pensel lah. Lepas tu nanti tuan-tuan padamlah balik Lepas tu Ustaz, tuan-tuan terus hantar dekat nombor kita, nombor saya. Jadi saya tengok aja, saya terus bagi tahu betul atau salah. Tuan-tuan potong dengan pensel. Tu bagus. Kalau tuan-tuan tak nak, tuan-tuan bagi tahu, Ustaz, lepas kalimat ni rangkap pertama Ustaz, rangkap kedua pula sampai kalimat ni, okey, rangkap ketiga sampai habis. Maksudnya gitu So tuan-tuan hantar jawapan tuan-tuan ke 0108173131. Okey tuan-tuan, saya nak ambil ulaika ladzina ishtarau dhalalata bil huda contoh Okey, ulaika ni kalimat nanti. Sebabnya kalau kita tak buat latihan ni rugi pula Okey, ulaika orang-orang itu, ini ialah kalimat isim. Isim apa tuan-tuan? Ini ialah isim tunjuk. Betul ke tidak? So isim tunjuk ni tuan-tuan jangan lupa nanti saya akan jelaskan semula tentang isim tunjuk mungkin pada hari Rabu pengajian kita. Bila-bila saya akan jelaskan tentang isim tunjuk dengan lebih terperinci sedikit lah So ini ialah isim tunjuk Isim tunjuk ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, so tak boleh tukar baris. Alladzina ialah orang-orang yang, ini ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi juga gelarannya apa tuan? Orang-orang yang isim mewakili Dia isim mewakili, dia mewakili siapa? Kalau dalam konteks ni tuan-tuan tengok, dia mewakili orang munafik orang munafik. Kemudian ishtarau, mereka telah membeli ataupun lebih tepat mereka telah memperdagangkan gitu So mereka telah membeli, ini ialah kalimat fa'il iaitu fa'il madhi. Betul ke tidak? So apa ganti nama diri dekat dalam ni? Ganti nama dirinya ialah mereka. So mereka rujuk pada siapa? Mereka rujuk kepada orang-orang alladzina ni ataupun orang-orang munafik. Ni rangkap isim ke rangkap fi'il tuan-tuan? Dia dimulakan dengan isim kan? So ni rangkap isim lah okey baik. Tapi nanti cari kat saya kat mana dia punya sampai setakat mana dia punya apa ni? Dia punya isim dia. Dan kalau tuan-tuan rajin dia punya rangkap dia berhenti Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan cari ustaz, yang ini ialah subjek dia. Ini ialah khabar dia contohnya Okey, tapi yang penting tuan-tuan kena potong tu betul. Yang mana subjek mana khabar tu, itu bukan pelajaran kita hari ni. Cuma kalau tuan-tuan rajin, saya boleh dengar lah tuan-tuan jawab. Saya boleh semak betul ke salah Okey, ishtarau tadi dah sudah. Ad-dhalalatan tadi. Ishtarau ni ada maf'ulun bih tak? Mereka membeli. Ada? Mereka beli apa? Ada tak? Mereka beli ad-dhalalata lah ustaz. Mereka membeli kesesatan, nampak? Jadi ad-dhalalata ni maf'ulun bih. Syarat maf'ulun bih kena tak? Tengok apa syarat maf'ulun bih. Pangkat dia kena mansub So ni sesuai tak jadi maf'ulun bih? Jadi dah lah dari segi makna pun sesuai, dari segi baris pun kena juga So teknikal pun kena, dari segi makna pun kena ad-dhalalata. Okey baik. Ad-dhalalata ni kita belum bahas Inilah kalimat isim. Dia ialah isim biasa kan. Kalau isim biasa dia boleh dibaca ad-dhalalatu dalam ayat lain, boleh baca ad-dhalalata kat sini dan boleh baca ad-dhalalati. Tapi kat sini tuan-tuan baca dia pangkat dia marfu' ke mansub ke majrur. Okey, di sini tuan-tuan baca mansub. Betul ke tidak? Okey, tanda mansub di mana? Tanda mansub dia fathah. Betul ke tidak? Fathah Okey, tuan-tuan. Soalan berikutnya. Kenapa dia dapat pangkat
masuk ke sini. Sebab dia maf'ulun bih. Itu pelajaran peringkat ketiga. Itu saja je saya nak sebut kat tuan-tuan. So ni kalimat mu'annas tuan-tuan ni. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah she. Sebenarnya. Sebab apa? Sebab ada ta marbutah kat ujung ni. Okey. Bil huda. Bil huda. Bi maknanya dengan. Ini ialah kalimat haraf. Haraf apa? Haraf jar. Al-huda. Al-huda ni isim ke fa'il ke haraf? Ada alif lam di pangkal tu. Dia ialah kalimat isim. Sebab ada alif lam di pangkal kalimat. Sebentar. Ada alif lam di pangkal kalimat. Dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Dia ni ialah isim biasa. So kalau isim biasa dia mabdi ke mu'rab. Ustaz, kalimat ini mu'rab Ustaz. Ini ialah haraf jar. Haraf jar kerja dia membaris bawahkan kalimat huda ni. Tapi mana baris bawah dia Ustaz? Saya tak nampak. Nanti kita jelaskan kemudian. So itu bukan pelajaran kita hari ni. Okey tuan-tuan, cukup setakat tu. Cuma saya nak ulang balik kita punya soalan hari ni. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda. Maksudnya orang-orang itu, sebentar ya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Bodoh dia orang. Dia orang ada petunjuk. Dia nak beli kesesatan, dia jual petunjuk dia. Dia bagi petunjuk dia ambil sesat. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidaklah beruntung perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Tolong bagi tahu dengan saya mana rangkap pertama, mana rangkap kedua dan mana rangkap ketiga. Sampai huruf apa, sampai kalimat apa dia berhenti. Rangkap pertama sampai kalimat ini Ustaz. Rangkap kedua sampai kalimat ini Ustaz. Rangkap ketiga sampai habis contohnya. So tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya. Hantar ke 010-817-3131. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah nanti kita jumpa pada pertemuan kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.